isu seperti ini yang Menteri Pengangkutan harus ada. Tapi nampaknya beliau kurang sihat lah. Dan kalau kurang sihat, kenapa memegangkan jawatan dua jawatan dalam kabinet? Kita lihat Sabah sudah tidak selamat. Dan AES ini belum diselesaikan. Banyak isu lagi. Jadi menteri ni kurang sihat. Tidak harus ambil dua jawatan. Mungkin satu bagi keterek. Ada kena patangan ni. Ya, seputih. Tak ada kaitan dengan usul. Sila. Ya. Terima kasih Datuk Ketua. Saya juga cadangkan lain kali perhimpunan UMNO jangan diadakan selari dengan sidang parlimen. Kerana sidang parlimen lebih penting. Datuk yang Ketua, kita orang bandar, kita penduduk warga kota di Lempah Kelang. Kita ni semua terpaksa beli kereta kerana pengangkutan awam kita ni tidak baik, tidak lengkap. Dan kita lihat yang sekarang harga petrol telah pun naik selepas Barisan Nasional menang besar dan harga tol juga akan naik lagi. Saya baru dapat satu maklumat bahawa yang kadar baru tol dicadangkan untuk tahun 2004. Mungkin Menteri boleh bagi kita tahu sama ni benar atau tidak. Itu Lebuh Raya Sungai Besi Best Raya dari RM1.30 kepada RM2. Lebuh Raya Baru Pantai MPE dari RM1.60 kepada RM2. Lebuh Raya Damansara Puchong LTP daripada RM1.60 hingga RM2.10. Lebuh Raya Bertingkat Ampang daripada RM1.50 hingga RM2.50. Lebuh Raya Kajang Silk daripada RM1 ke RM1.30. Lebuh Raya KL Putrajaya Max daripada RM2.50 sehingga RM3.50. Lebuh Raya Kajang Seremban Lekas daripada RM1.90 sehingga RM2.30. Lebuh Raya Traffic KL Barat Sprint daripada RM1.50 hingga RM2.50. Dan juga yang lain dari Kiara itu dari RM2 hingga RM3. Saya baca ni hanya boleh tak forward tu lalu SMS. Seperti sebenarnya dah jauh sangat terkeluar pada usul kewangan ni. Si Putih pun tak tahu apa usul nyari. Ni betul. Sebab tu dia kena buang esko. Ni betul. Saya bangkit sini ialah kita sebagai warga kota terpaksa beli kereta, harga petrol naik, harga tol naik, dan sekarang ada saman yang RM300 satu saman dilempar kepada pemandu kereta yang selalu menghadapi traffic jam. Dan kadang-kadang nak membantu sedikit cepat, kita kena AES saman. Sini saya sebenarnya nak tanyalah. Dalam keadaan sekarang kita juga baca daripada jawapan diberi oleh Kementerian Pengangkutan kepada saya pada 20 Oktober tahun ini bahawa setakat Oktober 8 hari bulan Oktober tahun ini Kementerian kata telah pun terima saman AES 882,298 saman telah pun diterima. Dan maksudnya yang nilai saman ni adalah lebih daripada RM200 juta. Dan kita juga dan ini daripada 14 kamera sahaja tau. Dan pada pelan asal AES ini sepatutnya ada nilai 1,093 kamera yang diletakkan di seluruh negara. Tadi saya dengar yang ucapan Timbalan Menteri yang kata hanya ia akan dikurangkan kepada 310 kamera. Apakah ini benar? Jadi kerana yang angka ni agak berbeza sikit. Dan sekarang kita nak tanya yang Menteri Pengangkutan kata yang saman yang selepas 18 September itu akan dikurangkan kepada RM150. Jadi macam mana sebelum itu yang ramai tidak bayar, saya pun tidak bayar lagi. Kami nak tunggu sama ada saman itu dipatahkan ataupun tidak. Lenggong setuju kan? Lenggong setuju, yang Tanjung Karang juga setuju, saya percaya. Jadi tapi yang Menteri Pengangkutan kata beliau masih tunggu keputusan daripada Pejabat Peguam Negara, Jabatan Peguam Negara. Jadi kita nak tahu, masih kita sebagai yang orang yang kena saman tu masih tunggulah sama ada ia akan dipatahkan ataupun tidak. Saya rasa cadangan yang paling baik ialah dipatahkan. Kerana takkan ada orang yang bayar RM300 sebelum 18 September, ada yang bayar RM150. Jadi saya minta Timbalan Menteri itu mungkin boleh bagi berita baik kepada kita semua. Dan juga kita lihat yang sekarang
yang Menteri Dalam Negeri kata PDRM akan ambil alih semua saman. Apakah ini benar? Jadi maksudnya sekarang kita bayar saman di balai polis ke? Atau macam mana? Agak keliru sampai sekarang. Dan juga ramai yang berminat tahulah apakah berlakunya pada saman yang lama. Dan juga saya rasa kerajaan sepatutnya memohon maaf daripada warga kota khususnya di Lembah Kelang, di Selangor dan Kuala Lumpur ini, kerana this is a big blunder yang adakan ni AES. Dan bagi kerajaan, mereka harus selalu ingat, oh kalau kita kenakan saman dengan harga yang sangat tinggi, jadi rakyat tidak akan mengulangkan mistake atau kesilapan lagi. Tapi kita dalam satu keadaan, sekali kita terpaksa pergi dari satu tempat ke satu tempat, dan yang kamera AES itu selalu diletakkan dalam tempat yang mana bukan tempat yang selalu berlakunya kemalangan jalan raya. Saya ambil satu contoh. Ada satu kamera AES di kawasan saya, di Jalan Kelang Lama, di hadapan Pearl Point Hotel itu. Kita cuba letaklah AES kamera di hadapan parlimen lah. Saya rasa kita mungkin ramai juga akan kena juga. Di hadapan traffic light, selalu yang Jalan Kelang Lama itu jam sangat. Selalu jadi kalau kereta keluar sedikit, bila sudah ada lampu merah, dia kena. Jadi itu memang bukan tempat yang sesuai. Kalau nak letak di mana-mana tempat tentu, yang syarikat AES itu akan dapat banyak untung. Dan juga kami nak tanya, dari Seremban, Jalan Seremban yang plus highway itu, ke arah Kuala Lumpur, juga ada satu kamera AES. Kenapa letak tempat itu? Kenapa kita mahu kita semua berlahankan kereta bila nak masuk ke Kuala Lumpur? Itu bukan kawasan ataupun lokasi yang bahaya. Dan kalau kita tak lihat kena, jangan bawa laju. Ada banyak tempat yang bahaya, yang memang selalu berlakunya kemalangan jalan raya. Kenapa tempat-tempat yang bahaya selalu berlakunya kemalangan jaya itu tidak diletakkan AES? Jadi saya rasa yang sekarang Timbalan Menteri mahu Parlimen luluskan yang untuk 10 juta ringgit untuk ambil alih beli AES Solution Sendirian Berhad ini, semua yang pertanyaan dan juga soalan ditanya-tanyakan oleh wakil rakyat dan juga rakyat ini, haruslah Timbalan Menteri boleh bagi satu jawapan kepada kita. Dan hati kamu semua ini bukan sahaja di Himpunan Agong UMNO lah, tapi di atas soal berkenaan dengan rakyat, khususnya soal AES adalah begitu diperhatikan oleh semua wakil Malaysia ini, kerana kita ada kerajaan masih ada 200 juta ringgit saman AES yang belum diterima. Jadi semua soalan yang kita tanya itu perlulah juga dijawab oleh Berhormat Timbalan Menteri. Sekian, terima kasih. Ya, Kepung. Ya, sila. Datuk Yang Ketua, biasanya saya lah berucap. Dan saya pun mengalu-alukan peserta-peserta yang lain. Dan ini merupakan satu penawar untuk mengubati penyakit semeraut. Penyakit kesemrautan. Kekacauan huru-hara di jalan lalu lintas. Satu penawar AES. Dan saya hendak tahu macam mana dengan ada AES ini kita boleh mewujudkan ketertiban para pengguna jalan, para pengendara jalan. Macam mana kita boleh dapat ketertiban? Ini memang kita nak tahu. Yang pentingnya, Dewan ini perlu diberitahu. Wang untuk menyelamatkan kedua-dua syarikat swasta, di sini dikatakan 10 juta ringgit. Tapi wang yang sebenarnya dikeluarkan oleh pihak kerajaan untuk menyelamatkan kedua-dua syarikat yang dilantik bukan mengikut tender terbuka. Bukan mengikut tender terbuka. Nah, memang satu perbuatan yang tak itu baik untuk para pengguna jalan.
Kerana dengan tiba-tiba adakan AES. Dan dengan itu memang menimbulkan kucak-kacir. Dan pihak itu rakyat memang bimbang. Memang bimbang. Walaupun jempol tak begitu mengambil perhatian, memang rakyat rakyat hendak tahu. Hendak tahu. Bukan sahaja wang untuk menyelamatkan kedua-dua syarikat itu, bahkan juga dengan pengendalian oleh itu syarikat AES Solution yang dimiliki oleh kerajaan 100% ini, bagaimana kita dapat mewujudkan lalu lintas yang lebih selamat. Kerana penyakit semrawut ini memanglah semrawut tu kekacauan, huru-hara di jalan lain. Ingat ke penyakit kulit? Bukan penyakit kulit lah. Ini pun penyakit semrawut juga. Dia buat kacau. Dia ni pun penyakit juga, buat kacau di parlimen. Sepatutnya dia tolong orang banjir. Tengok macam mana kawan dia tu dibaling di sebelah tu. Dibaling dia SMS kat saya, dia dah sampai Kuantan. Dia sampai Kuantan bawa bantuan. Cukup pokok senang. Dah. Sila Kepong, pokok senang dua-dua, pokok senang. Ya. Dan Datuk yang di-Pertua, sebelum saya mengakhiri ucapan saya ini, semua ni nak pergi ke itu banjir PWTC. Banjir PWTC, banjir ikan kembung merapu, kepung merapu. Ya. Jadi Datuk yang Pertua, saya hendak tahu daripada pihak kerajaan, setakat ini bilangan saman yang dikeluarkan, saman AES ni, dan bagaimana kita dapat menyelesaikan saman-saman yang telah pun dikeluarkan, dan macam mana saman yang baru akan dikeluarkan tanpa itu menjejaskan kepentingan orang ramai. Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sila Yang Amat Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Yang Pertua, Kepong, jumlah saman 974,077, saman dibayar 108,835, saman belum selesai 865, 242, jumlah kutipan 31,477,450 ringgit. Kepong, siapa-siapa yang membayar saman selepas ini dalam masa 2 minggu, 150 ringgit saja samannya, lebih pada 2 minggu 200 ringgit, lebih pada sebulan 300 ringgit. Itu tentang pengumuman yang baru diumumkan. Kepong, penguatkuasaan secara elektronik dapat mengurangkan kematian akibat kemalangan jalan raya antara 17 hingga 71%. Ini mengikut standard antarabangsa, kajian daripada negara Sweden, Perancis, United Kingdom dan China. Selain daripada itu, kajian antarabangsa juga mendapati bilangan kenderaan memandu melebihan laju akan menurun sebanyak 70% melalui pelaksanaan penguatkuasaan secara elektronik. Itu kajian antarabangsa. Kalau Kepong tak setuju, tak apalah, buat kajian lain. Seputih, AES akan diambil alih oleh PDRM bagaimana mahu bayar saman. Pada masa ini proses pengambil alihan sedang dijalankan. Pengoperasian AES oleh PDRM dan mekanisme pembayaran hanya akan ditentukan setelah proses pengambil alihan selesai. Sementara itu urusan AES akan diteruskan oleh JPJ sehinggalah PDRM telah bersedia sepenuhnya. Seputih, yang dipasang kamera ini di kawasan Kerap Kemalangan 3K, jumlahnya 14 buah kamera, baru 14 buah, 10 kamera statik dan 4 kamera mudah alih. Adalah nama-nama jalan-jalannya, tak perlu saya sebutkan di sini. Dan satu lagi yang dimaklumkan kepada saya bahawa perjanjian konsesi yang
Yang Muhammad Menteri kalau akan bangun. Penjelasan. Yang mana tu? Yang Berhormat penjelasan. Okey. Sebab berapa hari lalu saya ada bangkitkan bahawa saman hendak dibayar, tetapi masalahnya saman tidak sampai kepada yang kena saman. Kalau kena ada black and white, sampailah. Kalau mengikut laman web Polis Diraja, apa macam orang yang tidak tahu tengok laman web. Saya ada 19 saman. Saya kena 19 saman, tapi saya tidak ada terima saman. Tapi bila saya punya budak cek laman web Polis Diraja, ada saman 19. Jadi kalau macam saya boleh cek, tapi macam orang biasa dia tak tahu ni mana laman web ni. Apa macam caranya yang paling baik? Terima kasih. Terima kasih. Saya harap PDRM menghantar surat saman itu segera. Ya, kepada semua yang patut disaman, hantar. Jangan tengok laman web. Saman itu perlu kita terima dengan tangan kita sendiri. Kalau kita tak terima saman itu, maka tak perlu kita bayar dulu. Mengapa pemasangan kamera AES diletakkan di kawasan Seputih? Kenapa pemasangan kamera AES diletakkan di kawasan Seputih? Penentuan lokasi pemasangan kamera AES dibuat berdasarkan kajian dijalankan oleh pihak MIROS menggunakan data kemalangan yang diperolehi dari PDRM. Data perangkaan yang digunakan pakai adalah bagi tahun 2008 hingga 2011. Kawasan yang dikenal pasti adalah melibatkan kawasan Kerap Kemalangan. Kawasan Kerap Kemalangan 3K yang memfokuskan kesalahan memandu melebihi had laju dan melanggar lampu isyarat. Dalam kes di Seputih adalah kerana melanggar lampu isyarat, Yang Berhormat. Boleh saya tanya? Macam lah. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Kalau kes kerajaan letak kamera AES di mana-mana traffic light junction, tentu ada orang langgar. Termasuk kereta rasmi Menteri juga. Ini tentu akan berlaku kerana memang traffic jam berlaku serius dalam jalan-jalan yang sibuk itu. Putih mana boleh langgar lampu? Tentulah. Jadi lampu merah tak boleh dilanggar, Yang Berhormat Seputih. Ini budak tadika pun tahu, takkan Yang Berhormat Seputih tak tahu? Tidak, tempat kerana kamera AES sangat sensitif. Ya. Kalau sedikit pun motorbike pun kena ambil tangkap gambar. Jadi kena berdisiplin lah, kena berdisiplin. Jadi saya rasa kalau sekarang kerajaan nak ambil alih, kerajaan mesti buat satu kajian yang menyeluruh lagi. Jangan pergi letak kamera AES di tempat yang senang kutip saman tau. Yang susah ialah yang mereka memandu kereta dan pemilik kereta. Ini adalah harus yang kerajaan yang prihatin kepada rakyat itu harus buat. Kita mendengar kenyataan itu. Okey. Kerajaan sedang menimbang beberapa option penyelesaian saman AES yang dikeluarkan sebelum 18 September 2013. Langkah ini mengambil kira pandangan orang ramai. Dan kita ada beberapa option apa yang berlaku pada saman-saman yang kita telah keluarkan sebelum ini. Tunggu. Keputusan belum dibuat. Tunggu. Sabar ya. Pokok Sena. Sabar. Kemudian surat pokok Sena semalam saya telah berikan untuk diambil tindakan. Bahagian yang menyediakan jawapan menyebut bahawa kita telah merujuk pada Jabatan Peguam Negara dan berpandangan adalah tidak wajar perjanjian konsesi dibentangkan dalam Dewan Rakyat kerana terma dan syarat dokumen merupakan dokumen terperingkat dan rahsia. Oleh yang demikian selaras dengan peraturan 23(1)F peraturan Majlis Mesyuarat yang peruntukkan bahawa suatu pertanyaan itu tidak boleh meminta keterangan berkenaan dengan apa-apa perkara rahsia. Kemudian ditanya kenapakah perkara 10 juta ni? Menteri. Saya dah beralih tempat lain. Tak. Pasal perjanjian. Mengapakah 10 minta juta ni? Jangan lari. Jawapannya masih sama. Tak apalah, saya nak minta yang lain pula. Jawapannya masih sama. Tak apalah. Rahsia tak boleh bincang. Saya nak berdoa mudah-mudahan ada satu jawapan yang berlainan. Ya, mudah-mudahan doa itu dimakbulkan oleh Allah Taala. Hormatlah, nak kalut ke mana? Nak pergi sidang parlimen pula perhimpunan. Patut balik ni lebih ni pakat pergi tempat banjir macam yang bawa pokok Sena ni akan mengulang balik apa yang dah sebut sejak pukul 12 tengah hari tadi. Tadi disebut oleh Yang Berhormat Menteri bahawa Peguam Negara kata itu bawah akta rahsia rasmi. Ini soalnya ialah dalam perundangan duduk pada kerajaan. Kalau kerajaan kata okey, kita keluarkan dia daripada klasifikasi sebagai akta rahsia rasmi, maka dia dijadikan public document. Itu duduk pada kerajaan. Kerajaan boleh buat keputusan untuk kepentingan orang ramai. Apa masalah nak bergantung
Adakah kerajaan tak fikir bahawa dia ada kuasa untuk nak keluarkan daripada klasifikasi akta rahsia rasmi? Ini hak kerajaan. Tanya pegawai negara kata tak boleh lepas akta rahsia rasmi. Tapi kerajaan ada kuasa, Perdana Menteri ada kuasa, Kabinet ada kuasa. Terima kasih. Perkara seterusnya, mengikut peraturan Saperenggan 83A4. Maknanya, saya nak minta, maknanya Kabinet tak ada kuasa lah. Jawapannya serupa. Rahsia tak boleh bincang. Saya tanya tadi, Kabinet ada kuasa, tak ada kuasa? Tak ada. Kabinet tak ada kuasa. Akta Tata Cara Kewangan 1957, Akta 61. Satu resolusi perlu dibentangkan dan mendapat kelurusan Dewan Rakyat bagi suntikan modal equity kerajaan dalam AES Solutions. Ini kerana ia libatkan pelaburan baru kerajaan. Contoh sebelum ini, 10 juta, kita nak tumbuh MRT Corporation 10 juta. Pun kita bentang di sini. Sebelum ini, dana infra 10 juta, juga dibentang di sini. Yang ini AES Solution 10 juta, juga dibentang di sini. Itu untuk menjawab soalan seterusnya. Kemudian, sehingga kini 14 lokasi kamera AES masih beroperasi seperti biasa. Hanya proses pendakwaan di mahkamah yang ditangguhkan. Pengeluaran saman AES adalah dibuat mengikut perundangan sedia ada. Berdasarkan analisis yang dibuat oleh Myros di 14 lokasi kamera AES, didapati, ini pokok senar dengar betul-betul, didapati kemalangan maut bagi tempoh 8 bulan selepas pemasangan AES, maka berkurangan sebanyak 36.8% kemalangan di tempat-tempat dipasang kamera AES. Saya nak tanya, dulu sebelum tu berapa? Sebelum tu berapa? Jangan bagi tahu bahawa 36% berkurangan selepas dipasang. Saya nak tahu sebelum dipasang berapa peratus? Berapa jumlah kemalangan tu? Okay. Angka dia. Ya. Jumlah kemalangan. Saya nak minta juga ni maknanya. Ada ni, ada. Isu perjanjian tadi ialah soalnya kenapa yang Muhammad tak boleh jawab. Kabinet ada kuasa, tak ada kuasa. Kalau kabinet tak ada kuasa, lebih baik saya minta semua menteri ni letak jawatan. Duduk bapak kalau tak ada kuasa. Untuk kepentingan rakyat. Tak boleh guna kuasa untuk kepentingan rakyat. Sedangkan bercakap bahawa kuasa kita guna untuk kepentingan rakyat. Baik letak jawatan. Pokok senang. Ni jawapan. Cuba duduk dulu. Baik letak jawatan. Panggil balik penyelia kemas mai jadi menteri apa? Saya ingin menjawab apa yang disebut oleh Pokok Senang. Sebelum ada kamera AES di kawasan itu 19 kes kemalangan maut. Selepas diletakkan kamera AES cuma ada 12 kes kemalangan maut. Masih ada kemalangan maut tapi menurun daripada 19 kes kepada 12 kes. Ni Pokok Senang. Ya. Siap. Yang Muhammad Menteri Pokok Senang peraturan mesyuarat Pokok Senang. Nak minta mencelah menteri bagi baru kita celah bangun, saya persilakan. Tertib. Ramai orang tengok kita. Ya. Okey. Sila menteri. Memang saya perasan bila ramai tu naik minyak balik. Saya tahu, saya faham. Ya. tak boleh jawab, ada kuasa tak? Tak. Orang ramai dia tengok menteri tak ada kuasa, kabinet tak ada kuasa. Untuk kepentingan rakyat, kabinet tak ada kuasa. Cukuplah. Sila. Saya ingin mengulang, angka 19 kes ini adalah di 14 lokasi yang Muhammad Khusna. 19 kes ini untuk 14 lokasi, dan dah daripada 14 lokasi itu selepas dipasang cuma 12 kes kemalangan. Dengan lain perkataan, 7 kes kemalangan maut dapat dikurangkan. Satu-satu tempat kemudian lah. Tak payah petang ni. Okey. Besok ke? Ahad ke? Seterusnya, apakah beza ni dengan PDRM yang sebelum ini? Kamera AES beroperasi 24 jam berterusan. Kamera PDRM beroperasi secara terhad sahaja mengikut masa operasi, hanya beberapa jam di waktu siang. Ya, itu beza kamera AES dengan kamera PDRM. Seterusnya, nilai 717 juta ringgit. Ya Muhammad, Pokok Senang bangun. Ya. Jawab. Sila. Saya tadi saya tak minta apa beza dia. Apa beza? So yang saya minta bezanya ialah polis dulu dah buat lama dah menggunakan kamera walaupun bukan 24 jam, walaupun tapi gagal untuk nak mengurangkan kemalangan jalan raya termasuk kemalangan maut. Jadi kita pergi serah lagi satu beban tanggungjawab kepada polis
untuk nak tengok kamera yang fix ni 24 jam ni, kita pergi serah kat mereka. Sedangkan yang mereka buat tu pun dah tak larat dah, tak mampu, tak boleh selesai masalah, kita pergi bagi lagi. Buat apa? Itu yang saya minta penjelasan. Okey, terpulang pada saya untuk menjelaskan atau tidak. Nilai sebanyak 717 juta. Ya? Bukan begitu? Terpulang sama ada kita nak jawab atau tidak. Bukan begitu? Ya. Nilai sebanyak 717 juta adalah merupakan anggaran kos pelaburan. 717 juta itu adalah anggaran kos pelaburan, dan anggaran itu adalah berdasarkan kepada berapa banyak kamera yang dibeli. Tapi sekarang ini kamera yang dipasang baru 14 dan kamera yang dibeli 300 kamera. Seterusnya, penubuhan AES Solutions Sdn Bhd adalah syarikat milik penuh kerajaan yang tidak berasaskan keuntungan. Malahan ia mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam mendidik pengguna jalan raya supaya mematuhi peraturan lalu lintas untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Berhubung dengan kadar saman AES yang dikenakan, kadar saman tersebut adalah ditetapkan oleh kerajaan dan bukan pihak syarikat. Kadar saman ini telah pun diselaraskan dengan PDRM. Seterusnya, kerajaan telah menggunakan pendekatan 5E untuk menangani isu kemalangan jalan raya. Dengan izin, Education, Enforcement, Engineering, Environment and Evaluation. Antara program-program di bawah 5E, pendidikan keselamatan jalan raya kepada pelajar sekolah rendah menengah, audit keselamatan jalan raya penambahbaikan jalan, kempen keselamatan jalan raya, penguatkuasaan terhadap pematuhan teknikal kenderaan, penilaian keberkesanan intervensi keselamatan jalan raya. Seterusnya, terdapat klausa confidentiality dalam perjanjian yang ditandatangani antara syarikat dan kerajaan yang memerlukan persetujuan bersama bagi mendedahkan maklumat dalam perjanjian. Saya ingin memaklumkan di sini bahawa di bawah Akta Kontrak 1950, mana-mana pihak yang terlibat dalam sesuatu perjanjian yang legally binding perlulah honor the contract dan tertakluk pada peruntukan-peruntukan dalam kontrak tersebut. Dalam isu AES, kerajaan juga tertakluk pada perjanjian. Kerajaan sebenarnya bersetuju untuk mendedahkan perjanjian, namun syarikat tidak bersetuju untuk mendedahkan perjanjian. Itu jawapan. Kita dah sign kontrak. Penjelasan. Ya. Penjelasan. Okey, silakan. Ada dua yang, ya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Bagi isu perjanjian, mungkin perjanjian keseluruhan tidak dapat dibentangkan kepada ahli parlimen, tapi isu mengenai pampasan, tentu dalam perjanjian tersebut ada klausa pampasan, cara kira dia dan juga apa yang perlu dibayar oleh pihak kerajaan. So, apakah terma mengenai pampasan yang ada dalam perjanjian tersebut? Belum lagi, Yang Berhormat. Masih tengah ronding. Itu bukan soalan saya. Soalan saya, apa yang tulis dalam kontrak? So, kita kena ikut kontrak. Jangan ada kontrak lepas tu berunding lagi supaya pihak konsesi dapat keuntungan tambahan. Kita kena ikut kontrak. Apa yang ada dalam kontrak? Terima kasih atas pandangan. Yang Berhormat. Okey, jawatan kuasa Yang Berhormat, sikit. Ya. Tak, tolong. Okey. Duduk tak? Sila. Nanti apa nama Datuk Speaker kata Yang Berhormat. Tapi jangan buat tuduhan palsu macam semalam. Tuduh abang saya orang PAS, adik saya orang PAS. Dua-dua ahli UMNO. InsyaAllah. Saya tahulah, adik. Saya tahu adik Yang Berhormat tu siapa dia. Saya tahu. Ini cukup lah. Okey, tak apa. Kita lupa abang adik. Siapa dia? Tak apa. Saya tahu. Saya pergi ke markas PAS apa semua dia duduk ada. Kira lah. Apa-apa itu lah. Tu saya malu lah. Apa nak malunya? Okey, baik. Tadi Yang Berhormat kata bahawa tak boleh sebab itu sudah ditandatangani kerana perjanjian antara dua syarikat itu tak boleh dikemukakan melainkan kena persetujuan dua belah pihak. Tapi oleh kerana kerajaan setuju, pihak itu tak setuju. Jadi macam mana kerajaan buat perjanjian? Maknanya benda itu kena bergantung kepada syarikat. Kalau syarikat tak bersetuju, maka kita tak boleh. Sedangkan kena melihat kepada sebarang perjanjian, kena melihat kepada kepentingan orang ramai. Kalau syarikat tu mengikat kita, kenapa kita boleh buat perjanjian yang mengikat kita? Kita tak boleh nak buat kalau syarikat tu tak bersetuju. Jadi bagi saya baru lemahlah perjanjian yang seperti ini. Ya, saya cukup agak kecewa. Bila perjanjian dibuat, kalau syarikat tak bersetuju, maka kerajaan tak boleh kebuka. Ini untunglah syarikat boleh buat apa saja. Akhirnya kerajaan setuju. Sepatutnya daripada awal kerajaan tak boleh bersetuju dengan klausa tersebut. Okey. Terima kasih Yang Berhormat. Adik saya tak pernah datang walaupun sekali ceramah Yang Berhormat. Jawatan Kuasa Kewangan dan Pelaksanaan AES MOF telah melantik juru perunding kewangan dan perundangan untuk menjalankan due diligence
ke atas ATS dan Beta Tegap. Pelaksanaan due diligence telah dimulakan pada 7 Oktober 2013. Laporan juru perunding telah disiapkan dan dikemukakan kepada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan kini dalam proses perundingan untuk mengambil alih keseluruhan saham ATS dan Beta Tegap oleh AS Solutions. Intipati perundingan tidak boleh didahkan buat masa ini. Jawatankuasa Keuangan AES diselaras oleh Kementerian Keuangan, ahlinya EPU, Kementerian Pengangkutan, JPJ, PDRM dan Jabatan Peguam Negara. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahli-ahli yang berhormat, ya Pokok Senang. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa usul yang berhormat Menteri Kewangan seperti yang tertera dalam aturan urusan mesyuarat hari ini di bawah perkara 4 hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang berhormat yang setuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, usul disetujukan. Untuk rakyat semua sembunyi. Sembunyi untuk rakyat. Ya. Nak kena rakyat. Ahli-ahli yang berhormat, sidang